Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Saya berharap anda masih berada dalam keadaan sihat sejahtera kerana kita bakal berjumpa secara fizikal tak lama lagi kan? Jadi untuk hari ini pembelajaran dari rumah Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Kebangsaan akan diadakan untuk topik yang baru. Apa topik baru tu? Jomlah kita lihat sama-sama dengan Cikgu Arif AJ. Aha, inilah dia buku muka hadapan, buku teks anda. Manakala topik kita hari ini ialah ini dia, sepakat jaga kebersihan. Apa yang dimaksudkan dengan sepakat jaga kebersihan? Marilah sama-sama kita baca. Yang ada buku teks ini bolehlah buka muka surat 9. Manakala yang tak ada, saya akan kongsikan secara maya dalam video ini. Tema masih sama iaitu tema 1 kemasyarakatan dan unit 2 kerjasama eratkan hubungan. Tetapi topik kita ataupun judul pembelajaran PDPR kita pada hari ini ialah sepakat jaga kebersihan. Jom kita baca sama-sama. Baiklah, sepakat jaga kebersihan. Penduduk Taman Sri Damai akan menjalankan aktiviti kempen jalan dan kutip sambil menjalankan aktiviti masyarakat dapat beramah mesra dan bekerjasama. Program kemasyarakatan Taman Sri Damai ini dia merupakan bahan grafik ya, bahan grafik. Kempen jalan dan kutip. Tarikh 24 Mac 2021 bersamaan dengan hari Ahad. Masa 8 hingga 11 pagi. Matlamat menanamkan sikap bekerjasama, mengeratkan hubungan kejiranan. Kawasan sasar bermaksud kawasan yang menjadi tumpuan mereka ialah taman permainan, gelanggang futsal, bangunan kedai, kawasan perumahan. Itu merupakan 4 kawasan sasar mereka. Manakala dalam atur cara pula, penduduk Taman Sri Damai ini perlu bermula pada pukul 8 pagi, taklimat, mendengar taklimat, pembahagian kumpulan, pelantikan ketua kumpulan. Jadi selain daripada ada pembahagian kumpulan-kumpulan ini, setiap kumpulan itu diketuai oleh satu orang. Jadi dilantiklah ketua kumpulan ya. Seterusnya pada pukul sekitar jam 8.15 pagi, aktiviti dijalankan. Aktiviti inilah kempen jalan dan kutip ini. Maksudnya mereka berjalan dan mengutip sampah bersama-sama di 4 kawasan sasar ini. 11 pagi bersurai. Bersurai itu maksudnya mereka berpisahlah membawa haluan masing-masing. Jadi inilah merupakan intipati program ataupun kempen jalan dan kutip untuk penduduk Taman Sri Damai ini. Kita nak lihat pula apa yang dibuatkan oleh penduduk Taman Sri Damai ini. Afifi, Tinesh dan Kaijun seperti biasa mereka akan ada perbualan sesama mereka. Jom kita lihat sama-sama. Tinesh, baca yang ada buku teks boleh baca bersama-sama, yang tak ada boleh melihat skrin ini. Tinesh, Kaijun, lihat poster ini. Esok, komuniti Taman Sri Damai akan menjalankan kempen jalan dan kutip. Kalau kita rujuk poster ini, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Tinesh bertanya ya. Afifi pun jawab. Apa dia jawab tu nanti kita lihat sama-sama. Seterusnya Kaijun bertanya, bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Tinesh pula menjawab. Afifi bertanya lagi, pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Kaijun pun menjawab. Apa dia jawab tak tahu, nanti kita bincangkan. Seterusnya Tinesh bertanya pula, apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Afifi pun menjawab. Yang terakhir Kaijun pula menyoal, yang manakah lebih sesuai aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu?
nyatakan pendapat kamu. Kan? Kak Jun soal daripada Tinesh. Tinesh jawab. Apa dia jawab tu? Sama-sama kita bincangkan. Jadi, melalui perbincangan itu sebenarnya isi pembelajaran yang kita nak capai pada hari ini ialah membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan bahan infografik tadilah, bahan poster tadilah. Ya, daripada bahan itu tadi, bahan kempen, kutip dan jalan itu, Afifi, Tinesh dan juga Kaijun dapat bersoal jawab sesama mereka. Ya, jadi seperti kita nak lihatlah kalau kata Tinesh tanya soalan yang pertama ini, bagaimana Afifi untuk menjawabnya. Jom sama-sama kita bincang. Yang penting untuk menjawab soalan-soalan ini sebenarnya, murid-murid harus tahu apakah tips-tips ataupun clue-clue daripada kata tanya yang diberi. Contoh begini, yang pertama ini mengapa? Yang soalan yang kedua ini bagaimana? Soalan ketiga ini pada pendapat. Okey, pada pendapat. Seterusnya yang ketiga ini apakah? Yang kelima, yang manakah? Jadi kalau kata ada pertanyaan-pertanyaan ini, mesti merujuk kepada kata tanya. Jadi kata tanya itu pula mesti ada cara-cara untuk menjawab setiap kata tanya itu. Mesti ada pencirian bagi kata tanya itu. Jom kita lihat satu persatu kata tanya. Ini dia kata tanya ya, kata tanya yang ada 7 semuanya ya, ada 7. Jadi yang pertama kita ada apa? Kalau untuk menjawab soalan berkaitan dengan apa, jawapannya mestilah sama ada ialah ataupun adalah. Mesti salah satu. Mesti salah satu. Contohnya kalau kata dia tanya, apa yang kamu makan? Yang saya makan ialah nasi. Ialah ini untuk digunakan frasa kata nama. Okey, frasa kata nama. Manakala selain daripada frasa kata nama itu, anda boleh gunakan adalah. Contohnya, apa yang anda lakukan? Yang saya lakukan adalah mengangkat meja. Jadi bolehlah guna adalah. Itu untuk soalan kalau apa. Manakala kalau soalannya siapa, mesti merujuk kepada individu ataupun nama individu tersebut. Contohnya, siapa yang sedang makan nasi tadi? Yang sedang makan nasi tadi ialah Abu. Nama kan, ataupun yang sedang makan nasi tadi ialah adik kan, individu. Ataupun yang sedang makan nasi tadi ialah saya, kata ganti nama. Masih lagi individu dan masih lagi nama kan, ataupun kata ganti nama. Okey, itu untuk siapa? Manakala untuk bila pula merujuk kepada masa ataupun waktu. Kalau soalannya bila merujuk kepada masa ataupun waktu, dan di dalam ayat itu mestilah ada terkandung pada. Kata sendi pada. Contohnya, bilakah awak sampai di sini, Ali? Saya sampai di sini pada pukul 5 petang. Pada dia gunakan pada, ataupun bila kita mahu bermain kawan-kawan? Kita akan bermain pada waktu petang. Waktu petang ya. Jadi seterusnya untuk berapa pula? Kalau kata tanya berapa merujuk kepada bilangan ataupun nombor. Bilangan ataupun nombor. Contoh, berapakah bilangan adik-beradik kamu? Saya ada 5 orang adik-beradik. Nombor kan 5 itu. Seterusnya, berapakah harga makanan ini? Oh, harga makanan ini RM1 sahaja. Bilangan kan, nombor kan? Ataupun berapa murid yang hadir pada hari ini, kawan-kawan? Murid yang hadir pada hari ini ialah seramai 38 orang. Kan bilangan nombor kan? Jadi seterusnya kalau kata merujuk kepada kata tanya bagaimana, kita perlu menjawab kaedah-kaedah ataupun cara-cara ataupun langkah-langkah. Ya, sebenarnya contohnya dia kata, bagaimanakah anda makan? Saya makan menggunakan tangan. Cara kan? Makan menggunakan tangan. Kaedah kan? Makan menggunakan tangan. Ataupun bagaimana kita mahu mengemas kelas kita?
Kita boleh mengemas kelas kita dengan membersihkan sampah, menyusun meja, mengelap tingkap dan macam-macam lagi. Itu soalan bagaimana. Seterusnya kalau kata di mana, perlulah menjawab berkaitan dengan tempat ataupun kedudukan dan mesti ada kata seni nama di. Contohnya, di mana anda tinggal, Ali? Saya tinggal di Taman Maju 1. Mesti ada di. Ataupun, di mana awak membuang sampah tadi? Saya membuang sampah tadi di belakang bilik darjah. Ya. Seterusnya kalau kata tanya ke mana, haruslah masih lagi tempat dan kedudukan, tetapi kata seni nama yang digunakan ialah ke. Contoh, ke manakah awak membuang sampah tadi? Saya membuang sampah ke dalam tong sampah. Ataupun ke mana awak pergi? Saya pergi ke Kuala Lumpur. Ya. Seterusnya murid-murid yang terakhir, kata tanya yang terakhir ialah mengapa ataupun kenapa. Sama saja dua-dua kata tanya ini, jawapannya mesti berkaitan dengan sebab. Okey, ataupun punca. Ya, jadi jawapannya mesti anda gunakan kata kerana, agar ataupun untuk. Mana-manalah yang sesuai. Contoh, mengapa anda makan? Saya makan kerana lapar. Mengapakah awak termengah-mengah? Saya termengah-mengah kerana dikejar oleh anjing sebentar tadi. Nampak? Saya gunakan kerana. Ya? Boleh juga gunakan agar, boleh juga gunakan untuk. Mengapakah awak datang ke sekolah? Saya datang ke sekolah untuk belajar. Jadi itulah dia kata tanya. Ada 8 semua kata tanya. Ya, dan daripada 8 itu ada perincian untuk menjawab bagaimana tipsnya. Jadi ingat saja 8 kata tanya ini, apa, bila, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kenapa, ke mana. Jadi anda boleh berapa, kan tertinggal satu lagi, berapa anda boleh jawab menggunakan tips yang telah dikongsikan oleh saya hari ini. Baik, jelas tak murid-murid? Jelas. Kan saya kira jelas. Okey, baik, jom kita lihat bagaimana untuk menjawab pertanyaan Afifi, Tinesh dan juga Kaijun tadi. Jom. Okey, baik. Soalan yang pertama, ya. Tinesh, Kaijun, lihat poster ini. Esok komuniti Taman Sri Damai akan menjalankan kempen Jalanan Kutip. Kalau kita rujuk poster ini, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Pertanyaannya merujuk kepada mengapakah, menggunakan kata tanya mengapakah di sini, ya, mengapakah. Jadi kalau soalan dia berkaitan dengan mengapakah, apa yang kita perlu guna tadi? Kalau mengapakah, tipsnya ialah sebab-sebab ataupun punca-punca, kan? Mesti ada kerana ataupun agar ataupun untuk. Jadi mengapa kawasan sasar termasuk bangunan kedai ni? Kenapa bangunan kedai ni termasuk? Pada pendapat anda, kenapa? Kenapa? Cuba fikirkan. Kenapa kita perlu menjalankan kempen Jalanan Kutip ini termasuklah kawasan kedai? Mengapa? Jawab mestilah ayat yang penuh, ya. Kalau merujuk poster ini, kita ataupun kawasan sasar, ya, saya panjangkan. Kawasan sasar termasuk bangunan kedai kerana kerana apa, murid-murid? Ya, betul yang anda fikirkan itu. Kerana di kawasan kedai turut terdapat sampah sarap yang boleh kita bersihkan, betul tak? Jadi kerana di kawasan tersebut banyak sampah yang boleh dikutip. Inilah jawapan yang sepatutnya anda berikan, merujuk kepada kata tanya mengapa, ya?
Kalau merujuk poster ini, kawasan sasar termasuk bangunan kedai kerana di kawasan tersebut banyak sampah yang boleh dikutip. Ataupun terpulang kepada awak, kenapa awak rasa kawasan bangunan kedai itu perlu menjadi kawasan sasar? Kenapa? Awak jawablah agar ataupun kerana ataupun untuk. Tapi saya rasa yang paling tepat kerana di sini ya. Okey. Itu jawapan untuk soalan nombor 1. Seterusnya kita nak lihat pula soalan untuk yang kedua. Kedua ini mereka ada bertanya sesama mereka berkaitan dengan bagaimana kata tanyanya di sini. Aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan. Timnya jawab. Seterusnya, pada pendapat kamu sesuaikah dia menggunakan partikelkah, dan persoalannya ialah pada pendapat, merujuk kepada pendapat kita. Jadi bagaimana kita nak jawab? Saya bantu anda lah. Ya, bagaimana kita nak menjawab? Okey. Bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Ingat balik, kalau kata tanya bagaimana tadi, apa kata kunci bagaimana? Iya, kalau kata kunci bagaimana, mestilah cara-cara ataupun kaedah-kaedah ataupun langkah-langkah. Betul. Pandai murid-murid saya. Jadi, kita jawab dengan lengkap ya. Bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan dengan cara apa? Melalui apa? Kita lihat balik poster ni. Kenapa? Melalui apa? Melalui sikap kerjasama, betul tak? Melalui sikap kerjasama sesama mereka. Titik. Ya, kerjasama sesama mereka. Aktiviti sebegini. Aktiviti sebegini ya. Inilah jawapan. Mana? Inilah jawapan. Hilang pula jawapan saya ni. Sekejap ya. Aduh. Okey. Saya jawab sekali lagi lah ya. Hilang pula. Ting ting. Okey, baik. Ini dia. Sekejap ya. Main-main pula dia. Okey, baik. Kalau soalan bagaimanakah kata tanya dia tadi, beginilah jawapannya ya. Aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan melalui sikap kerjasama sesama mereka. Maksudnya mereka dapat bekerjasama lah. Daripada situlah kita dapat mengeratkan hubungan kejiranan. Ya, pandai murid-murid saya yang berfikir begini ya. Kalau anda jawab macam ni betul. Ataupun anda jawab dapat melakukan aktiviti bersama-sama pun betul juga. Tak kisah. Yang penting cara-cara bagaimana. Cara-caranya, kaedahnya yang dapat mengeratkan hubungan kejiranan itu. Ya. Seterusnya kita lihat pula, pada pendapat kamu sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Pada pendapat kamu kena fikirkan sendiri. Apa jawapan yang paling tepat ataupun paling sesuai? Pada pendapat kamu sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Sesuai ke tidak awak rasa? Pada hari Ahad? Ya betul, sesuai. Kan? Pada, kena jawab lengkap-lengkap lah. Pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai. Sekejap ya, saya panjangkan. Sesuai diadakan pada hari Ahad. Dia tak minta alasan ya, dia tak minta nyatakan alasan anda. Jadi kalau kata dia tak minta alasan anda, tak perlu anda nyatakan alasan anda. Hanya cukup sekadar anda berikan pendapat anda sesuai ataupun tidak. Jadi cukuplah dengan anda menyatakan pada pendapat saya aktiviti ini sesuai diadakan pada hari Ahad. Kalau dia tanya mengapa, terangkan anda punya sebab ataupun terangkan alasan anda. Dia tanya mengapa,
Jawablah kerana hari Ahad semua orang cuti, betul? Kalau di kawasan Selangor, ya, di kawasan Kuala Lumpur, semua orang bercuti. Jadi sesuailah untuk penduduk Taman Seri Damai ini melaksanakan aktiviti kemasyarakatan. Ya, jadi bagaimana, jelas tak untuk menjawab kata tanya ini? Ya, Alhamdulillah kalau jelas. Baik, kita lihat. Kalau kata sudah jelas, kita lihatlah macam mana ni kita nak buat kuis pula lah kan. Asyik saya je tolong jawab untuk anda. Anda lah pula jawab. Ya. Kita pergi kepada kuis saya Cakna Bahasa untuk hari ini. Apa dia kuisnya? Ya, kuisnya. Sekejap ya. Kuisnya begini. Murid diminta berkolaboratif dengan rakan untuk membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan bahan grafik kempen jalanan kutip. Selamat Cakna Bahasa Melayu. Ya, anda bolehlah bekerjasama dengan rakan anda untuk membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat anda. Pendapat anda ya, tetapi masih berdasarkan bahan grafik atau poster kempen jalanan kutip tadi. Ya, boleh rujuk muka surat 9 tadi. Ya, rujuklah muka surat 9. Okey. Ni soalannya, ini saya dah tolong jawab tadi sebenarnya. Soalan 1, soalan 2 pun dah tolong. Soalan 3 pun dah tolong. Jadi awaklah jawab soalan 4 dan 5. Saya nak, walaupun saya dah tolong jawab untuk soalan 1, 2 dan 3, saya nak awak saling semula. Ya, sebab kita ada masa yang panjang hari ini, termasuk tutorial, jadi salinglah semula dialog ini. Ya. Cara-cara untuk menyalin dialog di dalam buku latihan ataupun mana-mana kertas. Kalau kata tak ada buku latihan pun, kumpulkan kertas-kertas anda, kertas-kertas lembaran latihan anda. Untuk membuat dialog mesti sebaris begini ya. Mesti sebaris. Mesti sebaris. Nama, nama, kemudian ada jarak. Penjarakan ini harus sebaris. Ya, jangan lupa itu. Anda dah belajar di tahun 4 lagi, saya percaya itu. Okey, jadi tengoklah kata tanya diberi macam ni, apakah kan? Apa tips kata tanya tadi? Kalau apakah, mesti jawapannya mesti ada ialah ataupun adalah, bergantung pada frasa nama ataupun bukan. Seterusnya, yang manakah lebih sesuai? Yang mana? Maksudnya anda kena pilih mana salah satu, betul? Jadi aktiviti ini dijalankan secara kumpulan atau individu. Nyatakan pendapat kamu. Ni kerana apa anda berkata sedemikian? Anda menyatakan sedemikian kerana apa? Berikan alasan anda. Ya, baik. Ini soalan kuis kita pada hari ini. Jadi kalau kata dah siap cikgu, saya pantas mampu menyiapkan selengkapnya cikgu. Senang. Penjelasan cikgu hari cukup mudah dan cukup jelas. Jadi kita lihatlah. Hantar ke mana? Macam biasa. Ya. Kalau kata nak tonton video ini berulang kali ataupun ada yang kurang jelas ataupun kurang faham, boleh ulang tonton video ini. Ataupun nak lihat lembaran latihan, pergi ke mana? Pergilah ke pautan ini. Saya Cakna Bahasa Melayu .blogspot.com ini. Tontonlah berulang-ulang kali video saya. Ya. Kemudian bolehlah hantar tugasan anda. Ingat, masuk ke akaun delima masing-masing, barulah hantar ke tugasan anda ke pautan ini. Pautan ini semuanya saya letak dalam saya Cakna Bahasa Melayu .blogspot.com ini. Anda klik je di situ, boleh terus masuk secara automatik. Baik. Kalau kata cikgu, saya nak masuk teruslah ke YouTube cikgu untuk tekan tanda suka dan nak menonton video-video yang lain kerana saya naklah Cakna Bahasa. Ya, anda pergi ke YouTube saya. Ya, YouTube, type saja saya Cakna Bahasa Melayu .blogspot. Ini saja. Carilah video-video saya yang anda nak tonton. Tontonlah berulang-ulang kali. Ajaklah mak, ayah, adik, abang, kakak, segala bagai untuk tonton video saya. Dan jangan lupa subscribe dan juga tekan tanda suka. Terima kasih yang dah tekan tanda suka dan dah sudah subscribe video saya. Terima kasih. InsyaAllah video saya ini mendatangkan 1001 manfaat. Bukan saja untuk anda, tetapi untuk saya dan juga untuk semua kita. Jadi, jangan lupa kalau dah siap, kakak gambar dah hantar ke pautan ini. Jadi, nampaknya video kita ataupun pembelajaran PDPR kita ni sudah sampai ke penghujungnya hari ni. Sebab murid-murid sangat faham, sangat jelas. Kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi, macam biasa, kalau kata anda kurang jelas, tadi ada yang tergaruk-garuk lagi kepala, bolehlah tonton video saya ini. Nak pergi ke mana? Pergi ke
saya caknabahasmelayu.blogspot.com pun boleh. Pergi ke YouTube saya caknabahasmelayu.blogspot pun boleh. Dan hantar ke mana? Hantarlah ke pautan ini. Cikgu, pautan ni tak boleh klik. Kliklah. Saya caknabahasmelayu.blogspot.com ini dan dalam itu ada pautan ini. Okey. Dalam ni ada pautan ni. Anda boleh klik dan secara automatik anda boleh hantar tugasan anda kepada saya. Maka sampai di sini saja video PR kita. Ingat, kita jaga kita. Tak sabar saya untuk bersemuka secara fizikal dengan anda. Sehingga berjumpa lagi. Ingat, jaga diri dan jaga keluarga anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.